بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta dipertanggungjawabkan tentang kepimpinannya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan barisan imam, Bilal, seluruh saf kepimpinan jawatankuasa pengurusan Masjid Kampung Salat Tinggi, para asatizah, doktor-doktor, cendekiawan ilmuwan, pemimpin masyarakat, tuan-tuan guru, tuan haji, puan hajah, hadirin hadirat yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Saya mengajak diri saya dan hadirin semua untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, danlah datangkan rasa syukur itu ke dalam hati-hati kita semua. Moga-moga dengan kita mendatangkan rasa syukur itu menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara perbincangan perkataan bahasa dalam Al-Quran adalah ulama mencari perbezaan antara alhamdu dengan asyukru. Alhamdu dengan asyukru. Alhamdu kita baca setiap hari, setiap kali solat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdu. Ulama bincang kenapa kita tak baca asyukru lillah. Kenapa kita tak baca asyukru lillahi Rabbil Alamin, syukur kepada Allah Tuhan sekalian alam. Jadi ulama bincang. Sebahagian ulama mengatakan sama, maksud sama. Asyukru, syukur, alhamdu, sama. Dua-dua tu maksudnya syukur dan memuji Allah. Namun sebahagian yang lain mengatakan asyukru ni berbeza dengan alhamdu. Mengatakan syukru ni dia adalah perbuatan hati. Dia perbuatan hati. Maksudnya hati berasa syukur. Namun alhamdu tu dia adalah perbuatan lisan. Kerana itu apabila kita bersyukur, kita menyebutkan alhamdu kerana sebagai sebutan yang lahir daripada hati yang syukur. Jadi sebab tu apabila kita baca dalam solat tu, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, kita memuji Allah kerana apa? Kerana sifat hati yang penuh rasa syukur. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita sambung lagi diskusi, perbincangan, perkongsian, pengajian daripada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Tajuk pada malam ni tajuk yang agak berat sikit. Berat tak ada berat mana. Tapi berat dia tu mungkin tajuk dia tu tajuk yang kadang-kadang menjadi punca perpecahan umat Islam. Bukan di Malaysia sahaja, bahkan satu dunia. Bukan sekarang saja, bahkan semenjak Nabi Adam alaihi salam berlaku perbezaan pendapat. Tajuk pada malam ni kita bincang dosa besar yang ke-13. Al-Imam Az-Zahabi membahaskan tentang tajuk Al-Imamul Ghashi li ra'yatihi Az-Zalimul Jabbar.
Al-Imam Zahabi bawakan dosa yang ke-13 daripada 76 dosa besar. Kita baru masuk yang ke-13. Daripada syirik hari itu dosa pertama, malam ni kita masuk pada dosa yang ke-13, iaitu apa? Iaitu tajuknya adalah pemimpin yang menipu, zalim dan bengis kepada rakyatnya. Jadi tajuk ni saya akan cuba sedaya upaya supaya kita ni buka minda. Buka minda. Kita buka minda sebab apa? Sebab kita ni buka minda bahawasanya imam ataupun pemimpin yang zalim ini, dia bukan ada kat Malaysia je. Kan? Dia bukan ada dekat hatta negara yang barakah sekalipun. Contohnya Tanah Haramain pun ada pemimpin yang zalim. Bukan sekarang je, bahkan dulu. Bukan sahaja kepimpinan negara, pemimpin yang zalim juga ada di segenap sudut tempat. Kadang-kadang yang memimpin tu ataupun organisasi yang ada pimpin itu kadang-kadang bersifat contohnya ubudiyah, kehambaan, contohnya masjid. Boleh jadi dalam masjid ada pemimpin yang zalim. Boleh jadi sekadar pemimpin keluarga pun juga ada pemimpin yang zalim. Maka Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in. Kita baca hadis ni dalam khutbah Jumaat, tak silap saya, masa pilihan raya negeri hari itu. Nabi kata semua kamu ni adalah pemimpin, kan? Bahkan seorang isteri pun pemimpin. Walaupun kita tahu keluarga ni pemimpinnya suami. Dalam Islam pemimpinnya suami. Tapi Nabi kata dalam bab keluarga ni, isteri pun pemimpin. Pemimpin kepada menjaga harta suami dia, menjaga maruah keluarga dia. Jadi itu pun pemimpin. Jadi bila kita bahas bab pemimpin ni, kan, dia boleh ada pada semua bab. Kan? Dia tak boleh kita kata bila ada pemimpin ni, ni parti A, parti B, parti C. Parti D tak ada pemimpin yang zalim. Hakikat dia, setiap parti ada pemimpin yang zalim. Kerana apa? Kerana yang memimpin itu adalah manusia, dan manusia akan cenderung kepada nafsu, hawa nafsu dia. Jadi Islam ajar macam mana? Islam ajar macam ni. Islam mengajar kita supaya berprinsip. Kalau contoh kita kata satu, contohnya kita kata apa? Sebelum ni kita bahas. Kalau kita kata pada zaman contohnya zaman kegemilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pemimpin yang zalim yang menjadi wakil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia ni zalim. Okeylah, itu zaman nubuah. Zaman Khulafa' Rasyidin pun juga ada pemimpin yang zalim. Kan? Ada petugas contohnya pengutip zakat pada zaman Khulafa' Rasyidin yang melakukan rasuah. Ada. Jadi hakikat dia, Islam mengajar kita supaya berprinsip mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Boleh jadi yang benar itu datang daripada orang yang berlainan fahaman daripada kita. Terutama dalam konteks kita hari ini, berlainan fahaman ideologi politik. Kan? Jadi kita kena katakan yang ni betul walaupun datang daripada seteru politik. Islam ajar macam tu. Dan Islam ajar juga kalau contohnya kebatilan itu datang daripada kelompok kita, kan, geng-geng kita pun juga Islam ajar supaya kena bagi tahu yang ini salah. Itu cara Islam. Kan? Jadi hakikat dia, bila sebenarnya dalam bab ni dia masuk dalam konteks nasihat. Jadi bila kita masuk dalam bab ni, bila umat Islam faham tentang check and balance, semak dan imbang, tak kisahlah seteru politik ke ataupun kawan sendiri ke, bila umat Islam faham benda ni, maka dia secara tidak langsung dia membendung umat daripada terus rosak. Kan? Sebab apa? Setiap orang ni ada benda tegur. Ada benda dia nampak salah, tegur. Ni cara Islam sebenarnya. Tapi tak, kita hari ni kadang-kadang pertembungan kita tu hanya sekadar pertembungan sebab lain geng politik. Tiba-tiba lawan kita tu benda buruk, cerita. Tapi bila benda salah, tak nak cerita.
Geng kita pula kalau benda baik kita cerita, tapi kalau benda buruk senyap-senyap, tak payah bagi tahu orang. Ni salah sebenarnya cara Islam. Pun begitu, apabila kita berada dalam negara demokrasi yang mengamalkan sistem demokrasi, tuan-tuan perempuan kena jalankan hak tuan-tuan dan perempuan untuk memilih pemimpin. Kena jalankan tanggungjawab tersebut. Baik. Malam ni Al-Imam Zahabi rahimahullah dalam buku dia Al-Kabair, dia membahaskan beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang pemimpin yang zalim, yang saya akan cuba bahaskan pada malam ni insya-Allah kalau sempat. Sebab tajuk dia tu mungkin panjang untuk saya cuba rungkaikan dan kita sesuaikan dengan konteks kita hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia dan bermaharajalela di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar. Mereka itulah orang-orang yang beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Maidah ayat 79. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan sesama sendiri daripada perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Surah Al-Maidah. Kalau kita tengok tafsir ayat ni, antara punca Allah melaknat Bani Israel. Kan? Kebanyakan kadang-kadang asatizah dia akan cakap punca Bani Israel ni dia dilaknat adalah kerana dia tak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tengok tafsir, sebenarnya Bani Israel ni dia buat amar ma'ruf nahi mungkar. Sebenar-benarnya. Kan? Dia buat kerja amar ma'ruf, maksudnya dia tegur, dia salah dia tegur. Tapi bila baca tafsir dalam bab ni, bila Allah kata kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, Nabi bila hadis bahas menafsirkan ayat ni, maksudnya tafsiran tu adalah tafsiran yang tinggi. Nabi kata Bani Israel ni dilaknat bukan sebab tak buat, tapi dia buat tu hangat-hangat ti ayam. Dia buat awal-awal, dia cegah orang, kau jangan buat ni, Allah marah, contoh. Dia nampak pemimpin dia yang zalim, dia kata kau jangan zalim pada rakyat, dia buat. Tapi apabila lama kelamaan, orang yang buat kemungkaran tersebut adalah orang yang majalisahum, ma'akilahum, masyaribahum. Nabi kata orang-orang tu dia jadi tempat duduk sekali, tempat makan sekali, tempat menyembang. Maksudnya dah jadi member. Bila dah jadi member, kan? Kanu la yatanahawna 'an munkar. Mereka waktu tu dah tak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab apa? Sebab dah jadi member. Kalau kita perasan, mencegah kemungkaran yang paling susah dalam diri kita ni adalah apabila orang yang buat tu adalah orang yang kita kenal. Betul tak? Orang yang kita kenal, orang yang kita rapat. Kan? Bahasa sekolah dulu, orang yang tidur sekatil dengan kita, katil double decker tu, member tu atas, tak pergi solat subuh macam tu. Kawan baik pula tu. Kan? Anak beranak kita contohnya, ataupun bapak kita, ataupun mak ayah kita, ataupun adik-beradik kita yang kita tahu tak solat. Susah nak tegur. Kan? Duk fikir panjang, jauh. Hakikatnya sebab itulah Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia ni melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tapi suam-suam. Sikit-sikit je. Orang dia tak kenal, kan? Dia nampak budak tak solat, dia maki, dia amun je. Kan? Tapi contohnya anak buah dia, dia tak berani. Sebab apa? Risau putus ukhuwah katanya, kan? Putus ukhuwah. Sedangkan kalau kita tengok dalam hadis, tuan-tuan mungkin pernah dengar satu nasyid ni. Nasyid tu sebenarnya daripada hadis, kan? Nabi nasyid tu lebih kurang lirik dia lah, saya tak nak nyanyilah, suara tak sedap. Bertemu berpisah kerana Allah, kan? Bertemu berpisah kerana Allah. Kita dengar nasyid tu macam seronok je.
Maksudnya bertemu, berpisah kerana Allah, kan? Maknanya ukhuwah fillah. Sedangkan konteks tu ada dua. Konteks yang pertama betul, maksudnya orang yang mungkin datang masjid dalam konteks dia bersalam, dia berjumpa, saling sayang menyayangi, hormat menghormati adalah kerana Allah, kemudian dia berpisah. Perpisahan itu membawa rahmat. Satu konteks lagi sebenarnya ulama bahas daripada hadis tersebut adalah orang yang sanggup menegakkan kebenaran sehingga kan dia berpisah itu kerana Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dia bertegas dengan prinsip tu walaupun orang benci kepada dia. Itu maksudnya ukhuwah, bertemu, berpisah kerana Allah. Bertemu tu kerana kebenaran dan berpisah itu kerana apa? Kerana kebatilan. Tak nak terlibat dengan kebatilan. Dulu kita pernah cerita kisah Ahlus Sabti. Ahlus Sabti ni maksudnya satu zaman penduduk yang diwajibkan beribadah pada hari Sabtu, kan? Pada hari Sabtu, tapi pada hari Sabtu tersebut golongan ni dia pergi mancing. Sedangkan Allah kata kena fokus ibadah. Akhirnya Allah kata kunu qiradatan khasiin. Jadilah engkau kera yang terkutuk dan terlaknat. Kan? Dalam kelompok tu ada satu kelompok. Dia kata apa? Dia kata ada satu kelompok, ada 3 kelompok tu. Kelompok yang buat kebaikan, kelompok yang buat kemungkaran, dia pergi mancing. Ada satu kelompok ni dia tak puas hati. Dia tak puas hati, dia pergi tegur golongan yang buat ibadah ni, yang buat amal ma'ruf ni. Dia kata engkau ni buat apalah pergi tegur golongan yang mancing tu. Kau tak payah tegur lah, biar je lah, kan? Syurga apa, kubur masing-masing. Ayat tu lah bahasa kita lah, kan? Bahasa kita macam tu lah. Tapi ayat Al-Quran Allah kata lima ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum, kan? Kenapa engkau pergi bagi mau'izah, bagi peringatan kepada golongan ni, sedangkan Allahu muhlikuhum, sedangkan dah confirm dah Allah ni akan melaknat dia orang ni. Kau buat diam sudahlah, dia orang memang dapat dosa, katanya. Golongan ketiga, kan? Golongan ketiga dia pergi tegur orang buat ibadah, buat amal ma'ruf nahi munkar. Dia tak puas hati. Jadi dia kata apa? Ma'ziratan. Dia kata ayat tu sebenarnya orang yang beriman ni kata apa kepada golongan yang duk lawan ni, dia kata supaya aku ni ada jawapan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya aku ada excuse nanti akhirat nanti aku dah jalankan tanggungjawab aku walaupun depan mata aku berlaku kemungkaran, aku berlepas daripada mereka dengan apa? Dengan aku menegur mereka. Kan? Sebab tu ulama khilaf apa jadi golongan ketiga ni. Golongan pertama selamat, beriman ni selamat. Golongan yang kufur ingkar tu jadi beruk. Golongan yang tengah-tengah ni dia duduk mana? Ulama khilaf. Ada yang kata jadi beruk juga. Dia beruk juga. Ada yang kata wallahu alam, Allah tak ceritakan sebab apa? Sebab boleh jadi dia berubah. Ada yang terus beriman, ada yang jadi Allah tak cerita. Allah senyapkan golongan ketiga ni. Allah senyapkan. Jadi senyap dalam Al-Quran tak cerita tu adalah supaya kita mengambil iktibar. Supaya kita mengambil iktibar bahawasanya memang sejak daripada dulu sampai ke hari ini ada pemimpin yang zalim. Ada orang yang buat mungkar. Tugas kita adalah menyatakan prinsip. Menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Okey. Okey, jadi supaya ada apa? Supaya kita ada excuse bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istara'ahu Allahu ra'iyah lam yuhitha binushin illa harramallahu alaihi al-jannah." Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya barang siapa yang diberikan kekuasaan oleh Allah atas suatu rakyat, seorang rakyat sahaja, tetapi dia tidak ikhlas dalam memimpin mereka, melainkan pasti Allah mengharamkan syurga baginya. Nauzubillah min zalik. Kan? Jadi ni tugas pemimpin. Maksudnya pemimpin negara ke? Tak semesti pemimpin negara. Boleh jadi pemimpin syarikat. Kan? Pemimpin syarikat kita sama semua. Sama semua. Yang menipu, tak kisahlah pemimpin negara ke, pemimpin syarikat ke, pemimpin masjid ke, pemimpin komuniti, rukun tetangga ke. Kalau dia adalah pemimpin yang menipu, apatah lagi sampai pecah amanah, rasuah dan sebagainya, semua itu termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selesai. Jadi ada banyak dalil yang cerita tentang pemimpin yang menipu. Malam ni cuba kita tengok beberapa hadis yang selalu menjadi perbahasan, perbezaan pendapat dalam membahaskan hadis ni. Saya akan bacakan insya-Allah. Antaranya adalah
Okey. Sekejap Dia cari. Okey, sorry. Tak jumpa pula. Sekejap Okey. Hadis, insya-Allah. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam sebuah hadis, "Syiraru a'immatikum allazina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum." Qalu ya Rasulullah, afala nunabidhuhum? Qalu la ma aqamu fikumus shalah. Nabi kata, pemimpin kalian yang paling buruk, Nabi kata pemimpin yang paling buruk siapa? Adalah pemimpin yang kalian membenci mereka. Tubghidunahum, kamu benci dia. Wa yubghidunakum, dan mereka benci kamu. Ini Nabi kata syirarul a'immah, pemimpin yang paling teruk. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kamu ni hari-hari menyumpah dia, melaknat mereka, dan mereka pula melaknat kamu. Kan? Sama ada secara terbuka atau zahir lah. Kan? Menyumpah, kita menyumpah dia, dia pun belakang-belakang ni orang marhen kan, asyik minta bantuan dia. Contoh kan, hari-hari minta bantuan. Ni geng-geng B40 contohlah. Contoh. Maksudnya dia apa-apa yang menunjukkan kebencian dia kepada pemimpin, kepada rakyat dia. Ini adalah syirarul a'immah, Nabi kata. Kemudian sahabat tanya, dalam keadaan macam tu, maknanya pemimpin tu paling buruk. Dia ni dalam benci rakyat dia, rakyat pun benci dia, tapi dia memimpin. Sahabat pun tanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum? Apakah tidak boleh bagi kami untuk menurunkan dia, membantras mereka? Bantras, pisahkan, nyahkan dia orang ni. Maka Nabi kata, qala la ma aqamu fikumus shalah. Nabi kata tak, jangan buat macam tu. Nabi kata, selagi mana mereka mendirikan solat. Okey, pernah dengar tak? Saya yakin semua pernah dengar. Malam ni kita detailkan bab ni, sebab hadis pasal pemimpin penipu apa semua ni memang banyak, tapi semua dah tahu jelas. Mesej dia memang jelas. Menipu ni rakyat biasa ke, pemimpin ke, sama kan, semuanya Allah laknat. Okey, tapi yang kita nak bahas hadis ni, Nabi kata dalam keadaan pemimpin yang paling teruk tadi tu, dia laknat rakyat, rakyat laknat dia. Bila ditanya afala nunabizuhum, bila ditanya apa tak bolehkah kami turunkan dia, kami nyahkan dia, kami bantras dia orang ni? Mana dia kata jangan buat macam tu, ma aqamu fikumus shalah, selagi mana dia solat jangan lawan. Okey, yang kita nak bahas ni, bahas betul-betul. Baik, apa maksudnya? Jadi kalau kita nak faham bab ni dan kita aplikasikan pada hari ini, nanti dulu. Jangan kita bahaskan hadis ni dalam konteks sistem kenegaraan pada hari ini. Kita kena bahas dulu apa Nabi maksudkan pada waktu itu ketika mana berlakunya sistem kerajaan Madinah. Nabi mengasaskan sistem kerajaan Madinah. Macam mana pemimpin dinaikkan tu, setiap khulafa ar-rasyidin tu dinaikkan dengan cara yang berbeza. Yang pastinya tak ada macam kita rakyat Madinah tu setiap kelompok tu dia undi. Nak pilih siapa, Abu Bakar ke Umar, tak ada. Yang pastinya bukan macam tu. Zaman Sayyidina Abu Bakar, macam mana Sayyidina Abu Bakar dipilih? Sayyidina Abu Bakar dipilih tak ada cara yang jelas. Tak ada cara yang jelas. Kan? Sehingga kan Nabi apabila Nabi wafat, Nabi tak pernah menamakan seseorang, tak pernah. Akhirnya ditangguhkan pengebumian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab nak settlekan siapa yang ganti Nabi ni. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika tu terus ambil peluang tu, kumpul Saqifah, peristiwa Saqifah Bani Sa'idah tu. Akhirnya kumpul semua kan. Sayyidina Abu Bakar cadang, aku nak lantik Sayyidina Umar.
Sebab Sayyidina Umar ni hujah dia sekian. Antara kelebihan Sayyidina Umar ni adalah banyak ayat Al-Quran turun sebab Sayyidina Umar. Kelebihan Sayyidina Umar. Ada yang kedua, bila Sayyidina Abu Bakar cadang Sayyidina Umar terus tarik Sayyidina Abu Bakar. Aku lantik Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa hujahnya? Antara hujah yang paling besar, Sayyidina Abu Bakar ni teman ke Nabi, semualah banyak-banyak kelebihan. Tapi yang paling besar adalah satu peristiwa di mana ketika mana Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW ketika itu tengah uzur, Nabi tolak Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Itu hujah paling yang biasa kita tahu, kan? Kemudian ada juga golongan Ahlul Bait yang cuba mencadangkan beberapa nama sahabat. Berlaku perbincangan, kalau kita baca hadis tu cukup panjang. Hadis sahih, kita baca hadis tu, hadis yang cukup kita kata sengit ataupun cukup tertekan. Sebab apa nak bincang siapa yang pimpin umat Islam ni? Kita ni bayang macam sahabat ni nyembang tu, maksudnya kalau mesyuarat tu mesyuarat elok-elok je, tegur elok-elok. Tak betul. Kalau kita baca hadis, tegang. Bincang tegang. Sebab tu kalau kita mesyuarat, kalau tegang tak apa, kan? Yang penting kena adab lah. Tapi tegang tak apa. Jangan sampai tak tegang. Tak tegang tu pelik. Sebab sahabat, orang yang terbaik pun dia kalau mesyuarat tegang. Cuba baca surah Al-Hujurat, baca sabab nuzul. Surah Al-Hujurat tu turun, sabab nuzul dia adalah apabila Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni duk lawan hujah, kerah, kan? Sampai duk belakangkan Nabi. Maka Allah kata, la tuqaddim, jangan kamu melebihi Nabi. Tu dalam surah Al-Hujurat. Baik. Tapi nak ceritanya, dalam meeting tegang tu biasa. Jangan melampau, jangan sampai duk kutuk orang sampai buka aib. Itu yang tak boleh. Tapi biasa, kalau tegang tu biasa. Baik. Jadi Sayyidina Abu Bakar dilantik sebab itu, perbincangan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sebelum dia wafat, kan? Sayyidina Abu Bakar dah cakap dah, pengganti lepas aku Umar. Penama terus, bagi penama terus. Ini sistem dia tak ada demokrasi waktu tu, tak ada undi, tak ada. Kan? Sayyidina Abu Bakar bagi tahu, lepas aku Umar. Settle, selesai. Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar naik. Sayyidina Umar pula, bila dia dah kena macam tu, kan? Dia pula, aku tak nak namakan. Aku tak nak buat macam mana aku kena. Aku terpaksa. Maksudnya dia tak nak jawatan tu. Tapi sebab dah dinamakan macam tu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, cara dia untuk melantik lepas tu, dia lantik satu lembaga. Lembaga. Dalam istilah fiqh dia panggil Ahlul Hilli wal Aqdi. Maksudnya tim ni maksudnya satu lembaga yang paling tinggi. Tim tu ada 6 orang, 7 orang lebih kurang sahabat. Sayyidina Abu Bakar kata 6 orang sahabat, 7 orang sahabat ni nanti bincang, kan? Siapa jadi khilafah? Siapa jadi khalifah lepas tu? Tak kisahlah bernam-nam tu. Akhirnya Sayyidina Umar wafat, kan? Sayyidina Umar wafat, lepas tu tim ni bincang, maka masing-masing akhirnya menamakan Sayyidina Uthman. Jadi malam ni saya cuba secara ringkas, kenapa saya sebut bab ni? Supaya kita faham sebenarnya sistem pemerintahan ni, dia sebenarnya Nabi tak pernah sebut secara jelas macam mana sistem pemerintahan Islam yang sebenar untuk memilih pemimpin. Jadi dia bersifat apa? Dia bersifat ijtihadi. Ijtihadi maksudnya dia boleh berubah-ubah. Yang penting dia tak boleh lawan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Di sistem tu boleh berubah. Sayyidina Abu Bakar cara dia lantik seorang. Sayyidina Umar dia lantik tim. Tim tu pilih antara tu je, tak boleh orang luar. Kan? Lain kan? Kan lain tu. Sebab apa saya cerita? Sebab hari ini kita berada dalam sistem demokrasi. Barulah kita bincang sistem dalam Islam ni dia ada sistem syura. Akhirnya daripada sistem yang tidak ditetapkan tu dia develop. Dia membangun, dia membesar menjadi sistem syura. Syura. Sebagian orang dia salah faham, dia bagi tahu syura ni demokrasi ni samalah. Kan? Syura ni demokrasi, tak betul. Jauh langit dan bumi. Yang sama sikit je, satu je. Syura ni dia ada bab pilih suara majoriti. Ada bab pilih suara majoriti. Yang pemimpin atas nama saja. Apa maksudnya?
Okey, saya masuk bawah tu. Insya-Allah boleh faham. Syura ni kalau perasan dalam sistem syura, dia lebih bagus daripada sistem demokrasi. Bila lebih bagus, kita tak boleh kata demokrasi itu haram. Tak boleh Demokrasi ni cuma alat. Apa maksud demokrasi? Apa maksud sistem demokrasi? Lahir daripada, kalau kita tengok sejarah dia tu, daripada zaman Yunani, daripada demos kratos. Maksudnya demos ni rakyat, kratos ni kuasa. Demokrasi itu maksudnya kuasa rakyat. Setiap manusia, setiap rakyat itu berhak memilih pemimpin dia. Okey. Antara saya terus masuk. Jadi fahamlah tu, sistem demokrasi macam kita hari ni pilih pemimpin, sebahagian tu ada kursi dia. Kursi itu banyaknya memilih Perdana Menteri daripada kalangan mereka. Kalau bukan ahli parlimen tak boleh jadi Perdana Menteri, itulah ketua dia. Kan? Tu demokrasi kita. Tapi dalam sistem syura, antara perbezaan, kalau kita tengok kajian-kajian ulama', antaranya ulama' Malaysia, sistem demokrasi dan syura yang paling jelas, kan? Kenapa demokrasi ni dia kurang lengkap daripada sistem syura adalah sebab yang pertama, antaranya yang pertama adalah pemilihan pemimpin. Dalam syura, untuk memilih pemimpin adalah kuasa daripada ahlul hilli wal aqdi. Satu tim lembaga tu, dia akan tapis nama. Kerja dia tapis nama. Ni layak tak ni? Ni fasik tak ni? Ni adil tak ni? Dia ada rekod jenayah tak? Kan? Dia punya keilmuan. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, contohnya dalam peristiwa Talut dan Jalut, kan? Melalui lisan Nabi Daud, Allah kata kena pilih Talut jadi pemimpin. Sebab apa? Allah bagi dia bastatan fil ilmi wal jismi. Dia ni ada kekuatan ilmu dan dia ada kekuatan tubuh badan. Kan? Sedangkan waktu tu Jalut ni cakap apa? Jalut ni cakap, mana boleh kau latih pemimpin yang dia ni tak ada harta. Cara dia. Macam itulah yang kita hari ni tengok sistem demokrasi sebenarnya berlawanan dengan syura. Sebab syura ni dia akan tapis nama tu ikut secara Islam, berlainan dengan syura. Syura ni siapa nak bertanding, semua orang boleh bertanding, betul? Tak ada tapis-tapis, semua boleh bertanding. Yang penting ada apa? Pertama ada duit, betul tak? 10k paling minimum, betul? 10k minimum itu untuk apa namanya, wang apa namanya, deposit lah, jangan kalah. Kalau kalah burn. Ya kan? Duit kena ada. Sistem yang berbeza antaranya adalah yang bertanding tu tak kisahlah dia pandai memimpin ke tak pandai, yang penting dia popular, betul tak? Yang penting dia popular. Walaupun contohnya ada orang ni dia berpangkat doktor contohnya. Dia ni adalah udul, orang yang dilihat sebagai orang yang baik. Kan? Tapi tak, kalau dia tak famous, tak menang lah. Kalau orang tak kenal, macam mana nak orang kenal? Dalam sistem demokrasi kita ada namanya dana politik. Dana politik itu digunakan supaya seseorang itu nama dia dikenali. Waktu kalau kita tengok halusnya sistem demokrasi barat ni berlaku permainan duit. Antara siapa? Antara pemimpin politik dengan kartel-kartel ekonomi yang mengawal Malaysia ni. Ni kena sedar ni. Saya cakap ni, saya tak sebut mana-mana. Tapi sebab Malaysia ni sistemnya macam tu. Macam mana pemimpin tu nak famous, dia kena ada duit. Kartel politik ni bagi dana politik kepada pemimpin sekian dengan taruhan, dengan janji bahawasanya kalau pemimpin ni menjadi pemimpin, projek-projek tu hendaklah diserahkan, disalurkan kepada kartel-kartel yang tertentu, syarikat-syarikat tertentu. Ada give and balance. Akhirnya harga tak turun-turun. Sebab apa? Kartel politik, kartel-kartel yang menguasai ekonomi Malaysia. Benda ni banyak bah. Hari ni kalau tuan-tuan tengok, kan, ada banyak dah pempengaruh, kan. Kita khutbah ada pempengaruh yang isi dia tu kita boleh tengok dan kita boleh nilai. Sebagai orang yang dikurniakan akal oleh Allah, kita nilai. Kadang-kadang orang tu dia tak ada politik mana-mana pun. Dia tak ada cakap aku ni sokong A, sokong B, sokong C, tak ada. Tuan-tuan kena nilai. Okey. Jadi bila saya cerita tentang syura dan demokrasi, benda ni besar, bezanya sangat besar. Akhirnya
Kita nampak kadang-kadang ada orang yang naik tu, pemimpin yang naik tu adalah pemimpin yang kita nampak macam berjiwa rakyat, banyak tolong orang, kita tak nafikan dia baik, tapi kadang-kadang mungkin dia tak ada kemahiran untuk memimpin. Akhirnya kita tengok, oh banyak tolong rakyat tapi macam tak ada apa. Akhirnya kita nampak macam tu. Dalam Islam tak. Dalam Islam ada beberapa sahabat yang memang datang kepada Rasulullah menyangkakan bahawasanya dia tu boleh memimpin. Antaranya Abu Zar, antaranya Abdurrahman bin Samurah. Nabi kata, "Ya Abu Zar, innaka dha'ifun wa innaha amanah." Wahai Abu Zar, engkau ni lemah, engkau tak boleh memimpin. Walaupun Abu Zar ni nama yang cukup besar. Kita kenal nama Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari, kan? Jundub namanya, kan? Jundub ibn Junadah yang kita pagi tadi ada kita dengar hadis daripada ustaz pagi tadi kuliah subuh. Jadi dia minta pada wahai Rasulullah, nanti aku ni pegang jawatan ni. Minta jawatan. Nabi kata tak boleh, engkau ni dhaif. Engkau ni tak, bukan maksud bila Nabi kata macam tu kau tak boleh memimpin. Maksudnya engkau ni orang yang tak elok. Tapi sebab ada benda yang kita ni manusia ni ada kelebihan dia. Semua kita ni Allah bagi kelebihan. Tak semestinya orang tu pandai bercakap dia boleh memimpin. Kan? Dulu kita dengar antara MB Selangor yang kita rasa bagus lah, mula bagi air percuma. Kita ceritalah sebab apa kebaikan yang dia buat, kan? Almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim. Pandai bercakap tak? Tak pandai bercakap. Tak pandai bercakap, kan? Semua boleh akui benda tu. Tapi semua juga boleh akui bahawasanya dialah yang dia boleh susun cara supaya kita ni dapat air percuma. Ya, kan? Orang yang macam tu. Bukan kita luar daripada perbincangan politik, kita kena iktiraf orang yang buat baik. Tapi nak ceritanya apa? Islam ni dia macam tu. Ada orang dia tak pandai cakap, tapi dia pandai memimpin. Ada orang dia tak pandai memimpin, pandai cakap. Ada orang pandai cakap boleh, pemimpin pun boleh. Itu cara, itu biasa. Jadi bila Nabi kata kepada Abu Zar, ya Abu Zar, engkau ni lemah. Sedangkan kepemimpinan ni adalah amanah, berat. Kalaulah engkau minta wa izasta'anta min ghairi mas'alatin. Kalaulah perkara itu diberikan kepada engkau dalam keadaan engkau tak minta, maka Allah akan bantu kau. A'anakallah, Nabi kata. Allah akan bantu kau. Tapi kalau engkau ambil jawatan tu min maslahalatin, maksudnya sebab kau minta, maka Allah akan tinggalkan kau, kata Nabi SAW. Jawatan tak boleh diminta. Jawatan jangan minta. Itu cara Islam. Sambung lagi insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى شرك الله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi bila saya cerita tentang beza demokrasi dengan sistem Islam, sistem syura, sistem demokrasi dia bergantung kepada majoriti rakyat yang memilih sesuatu perkara. Termasuklah dalam pemilihan pemimpin, termasuklah dalam pemilihan akta-akta yang dibuat. Kan? Bagusnya ataupun kita kata beruntungnya Malaysia ni apabila sistem demokrasi itu diapit dengan satu perlembagaan yang cukup kuat. Kalau sistem demokrasi kita ini tak ada satu perlembagaan yang kuat itu, maka kemungkinan besar kita akan jadi seperti negara Amerika ataupun negara-negara barat yang lain. Iaitu sistem itu diapit dengan perlembagaan yang kukuh, iaitu Islam sebagai agama persekutuan. Itu menyebabkan siapa pun di Malaysia ni dia kena berpandukan kepada penghormatan kepada sistem Islam, sistem raja dan sebagainya, raja dan sultan dan sebagainya. Kalau perlembagaan itu tak ada, maka kita jadi macam Amerika hari ini yang saya pernah cerita dulu, 60 tahun, 70 tahun dulu adalah satu negara yang cukup kuat menentang LGBT. Tapi disebabkan berlalunya zaman, masyarakat punya pandangan kepada LGBT itu dah berubah. Dah jadi macam okey. Akhirnya pada hari ini mengiktiraf perkahwinan sesama jantina. Ya. Hari ini kalau tuan-tuan suka follow, sebab saya yakin dalam jemaah kita ada yang belajar US, belajar UK, ambil engineering dan sebagainya, biasa terdedah dengan isu-isu ni. Hari ini Amerika, isu yang paling besar yang diorang duk berlawan sampai demonstrasi kat sana macam-macam lah, adalah kerana komuniti LGBT ni cuba bawa pendidikan LGBT ni ke dalam sekolah. Dia cuba bawa ke sekolah. Jadi mak bapak yang tak setuju ni, diorang pun buat demonstrasi, yang masing-masing buat demonstrasi, berlawan lah, berusuh sampai ada yang mati pun. Ini dekat negara mereka. Sebab apa? Perbincangan mereka adalah berdasarkan kepada pemikiran mana yang lagi elok, hanya semata-mata kepada akal. Akal kata mana yang lagi elok. Kalau LGBT ni kan dia manusia juga, biarlah dia nak buat, lantak dia lah. Kan contoh, hak asasi manusia. Akal kata tak boleh. Ni adalah melanggar hukum, kita ni membanteras diskriminasi kepada manusia. Sedangkan Islam jelas dah. Islam senang aja. Bagi tahu haram. Bincanglah kok mana pun haram. Cuma baru-baru ni barulah ada sikit isu dekat Malaysia ni tentang isu mahkamah syariah. Isu mahkamah syariah yang ada kaitan sikit dengan isu kalimah Allah, yang kita doakanlah kepada peguam-peguam kita yang bela
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, kawan saya ada seorang jadi peguam, tengah dalam usaha membela satu peristiwa. Dia menyebabkan 10 kes. Kalau kes itu mawib dia anggap bersalah, dia akan jadi domino effect. Domino effect ni macam satu-satu sistem syariat kita ni kemungkinan akan mula dipertikaikan. Banyak akan dipertikaikan. Saya tak follow sangat, tapi saya tahu isu tu ada. Tuan-tuan boleh baca sendirilah. Boleh baca sendiri dalam bab tu. Cumanya nak ceritanya, perlembagaan kita dah letak siasat Islam sebagai agama rasmi, agama persekutuan yang menjadi penjaga kepada akhirnya sistem demokrasi hari ini lebih terjaga. Bukan semata-mata pemilihan majoriti. Sebab boleh jadi pemilihan majoriti ni boleh jadi salah. Dalam sistem syura, kadang-kadang dalam syura ni, dalam fiqh, bukalah kitab-kitab fiqh mana sekalipun, fiqh Ibn Khaldun, fiqh contohnya seorang lagi Al-Imam Mawardi membahaskan syura ni dia ada dua jenis. Ada syura mulzimah dan syura mu'limah. Syura mulzimah ni adalah syura daripada perbincangan. Bincang, letak satu putusan, okey bagi. Ada juga syura mu'limah. Syura mu'limah ni maksudnya ketetapan itu diletakkan semata-mata disebabkan oleh ketua tu. Ketua tu kata AA. Jadi disebabkan adanya syura mu'limah ni, kita anggap macam apa? Ini macam diktator je kan? Macam diktator sebab ikut keputusan seorang. Tak. Sebenarnya dalam Islam, apabila ada syura mu'limah tu, sebab dalam pengurusan negara ada benda-benda yang melibatkan kena buat keputusan terus, tak boleh tunggu. Kan? Kita kadang-kadang pemimpin syarikat ke duduk dekat jawatan mana pun, ada benda tak payah bincang. Ada benda kena buat keputusan terus. Dan sebelum pemimpin itu dipilih, Islam letak kriteria pertama untuk jadi pemimpin adalah ilmu. Kalau kita buka Imam Mawardi punya buku, seakan-akan nak jadi pemimpin ni memang faqih betul. Faqih ni maksudnya tak semesti dia boleh bercerita buka kitab. Faqih ni maksudnya dia tahu hukum hakam. Hukum hakam dia tahu secara jelas. Jadi faqih ni kita bukan jangan cakap dia mesti ngajar kat masjid, tak. Sebab ramai saya kenal kadang-kadang pemimpin yang nampak macam biasa, cakap tak pandai tapi dia tahu hukum hakam Islam. Jadi orang macam ni sebenarnya dalam Islam diutamakan. Lebih diutamakan daripada orang yang dia ni mungkin pandai cakap tapi tak tahu tentang hukum hakam Islam. Jadi ni adalah perkara yang kena dititik beratkan. Okey. Jadi bila saya cakap hadis ni, jangan hadis yang kita baca tadi, Nabi kata jangan nyahkan, jangan turunkan, jangan lawan selagi mana dia solat. Hadis ni adalah ketika mana berlaku khilafah Islamiah. Dan khilafah Islam ni memang keras sikit. Sebab apa? Sebab keutamaan dia yang paling besar adalah menjaga agama. Sehingga kan Nabi kata man mata walaysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia ni mati sedangkan di lehernya tu tak ada bai'ah, maksudnya tidak melafazkan taat janji setia dia kepada pemimpin dalam sistem Islam, dalam sistem khilafah, maka Nabi kata orang tu mati dalam keadaan jahiliyah. Nabi kata sebab apa? Sebab keutamaan setiap rakyat pada waktu tu dalam sistem khilafah adalah untuk menjaga negara dia. Jadi sebab tu waktu tu ada sistem, ada hukum hakam yang kalau kita tengok keras. Contohnya dalam bab buruh. Buruh ni maksudnya apa? Lawan pemimpin. Dalam konteks khilafah, buruh lawan pemimpin ni halal darah dia. Halal darah dia. Jadi ni yang kadang-kadang kita dengar dekat contohnya pemerintahan setengah negara Syria contohnya, dia guna hukum ni. Dia guna hukum ni. Dia boleh nak guna hukum tu tapi sistem tu sendiri mesti sama. Jangan guna tu tapi buang yang lain. Pemimpin yang amanah, pemimpin ilmu tu semua kena guna sekali. Tak boleh ambil semata-mata ni lawan bunuh, tak. Dan buruh ni seseorang itu nak dibunuh disebabkan dia melawan pemimpin. Dalam kitab fiqh sangat terperinci ciri-ciri dia. Antaranya adalah dia ni lawan dalam perkara-perkara yang khilaf. Contoh buruh ni pada zaman Sayyidina Ali. Kenapa timbulnya buruh? Kerana golongan yang melawan Sayyidina Ali ni mengatakan bahawasanya Sayyidina Ali ni tak mahu backup Sayyidina Osman yang telah dibunuh waktu tu. Dia tak nak mempertahankan isu Sayyidina Osman dibunuh. Jadi dia bukan bab hukum. Kalau buruh gaduh bab hukum, itu bukan buruh.
Contohnya Sayyidina Abu Bakar, dia menentang golongan riddah. Golongan riddah, golongan yang tak nak bayar zakat, sebab dia kata yang kutip zakat ni Nabi je. Jadi bila Nabi wafat, tak payah kutip dah, dia kata. Ni Sayyidina Abu Bakar lawan terus. Dia bukan buruh. Buruh ni adalah dalam perkara yang bersifat khilafiyah. Yang kedua, buruh ni adalah kumpulan tertentu yang memiliki kekuatan senjata. Buruh. Maksudnya tu geng dia tu lawan bukan biasa-biasa. Bukannya kata kau zalim, bukan. Dia ada tim sendiri, dalam tim tu semua senjata lengkap dah. Tinggal nak lawan kerajaan. Jadi bila berlaku perkara ni, tu yang Islam meletakkan fake-nya adalah perlu mempertahankan kerajaan Islam waktu tu. Kalau ada yang lawan, halal darah dia. Tapi kena masuk juga bab peperangan saudara. Peperangan saudara ni panjang lagi cerita dia, kan. Sebab Nabi pun kata izal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar. Kalau dua orang Islam yang mereka ni bertemu dengan pedang mereka masing-masing, Nabi kata orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Perang saudara, Nabi kata. Jadi perang saudara ni lawan sama Islam dengan senjata ni memang kena jadi paling last resort. Last kali usaha barulah. Tapi selagi boleh, kena elakkan peperangan saudara. Ketika mana Sayyidina Osman dibunuh, kan? Kisah mengatakan Sayyidina Osman ni dibunuh ketika mana solat. Ketika mana solat dan dibunuh, dia tengah nazak tu, PA Sayyidina Osman ni dah bagi tahu dah, kau bagi satu kata je, aku terus lancarkan perang pada kumpulan ni. Sebab kumpulan tu dah memang detect dah siapa yang jadi dalang kepada pembunuhan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kata apa? Sayyidina Osman kata jangan, biarkan. Sebab apa? Kalau engkau bagi arahan supaya lancarkan peperangan waktu tu, maka dia akan menyebabkan peperangan saudara. Maka umat Islam akan jadi lemah sebab mereka ni berperang antara satu sama lain. Perang saudara. Ni jiwa besar Sayyidina Osman. Akhirnya fitnah itu semakin besar dan zaman Sayyidina Ali memang dah tak boleh nak tahan. Itulah akhirnya hari ni kita dengar pihak contohnya Syiah. Yang Syiah ini sebenarnya lahir bukannya sebab mazhab akidah, tapi sebab mazhab politik. Syiah lahir kerana apa? Perbezaan politik yang tidak menyokong, yang mengutamakan Sayyidina Ali, tapi tidak mahu menyokong yang melawan Sayyidina Ali. Orang kata gitu adalah Muawiyah, kan? Muncul pula golongan Khawarij yang keluar Syiah berdamai, kemudian yang sokong Sayyidina Ali berdamai, kemudian tak setuju perdamaian antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, akhirnya keluar Khawarij. Jadi Khawarij bermula dengan perbezaan mazhab politik, akhirnya hari ini jadi mazhab akidah terus. Jadi kalau kita kata Malaysia ni teruk politik, daripada dulu teruk, memang dari dulu teruk. Jadi kita ni kena ada apa? Kena ada jiwa besar. Perbezaan pendapat manusia tu adalah biasa, dan kita jangan melampau. Cukup jangan melampau, kan? Melampau tu adalah dilarang dalam agama. Okey, jadi bila saya cerita hadis ni, bila Nabi kata orang ni dia ni buat kemungkaran, Nabi kata jangan lawan dalam sistem tersebut. Kerana kalau umat Islam ni saling lawan dan saling berperang, maka umat Islam ni akan jadi lemah. Musuh Islam akan menguasai umat Islam kerana kelemahan tersebut. Ada satu kajian sejarah mengatakan ketika mana Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah berlawan ketika tu, mereka ni kedua-duanya adalah kumpulan yang kuat. Sayyidina Ali ditawarkan, kumpulan Sayyidina Ali ditawarkan bantuan ketenteraan daripada musuh Islam. Yang ketika itu yang follow up isu perang saudara ketika tu Rom dan Parsi lah. Bagi tahu Sayyidina Ali, kalau kau nak, aku boleh hantar tentera bantu tentera kau. Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali kata, Kau jangan macam-macam. Kau jangan sekali-kali hantar walau seorang tentera pun bantu tentera aku. Kalau engkau bantu tentera aku, maka aku sendiri akan pergi bai'ah dengan Muawiyah, kata. Maksudnya apa? Ketegasan untuk tidak melibatkan musuh-musuh agama Allah ketika itu cuba campur tangan dalam urusan Islam. Tapi nak ceritanya akhirnya berlaku juga lah peperangan saudara tu, memang dah tak boleh nak tahan. Macam kita hari ni lah, kadang-kadang satu perkara tu dulu kita dengar macam satu isu, kan, besar, tapi hari ni baru nampak macam ni, kan. Macam ni isu dia. Antara orang yang menyesal terlibat dengan peperangan tersebut adalah isteri Nabi sendiri, Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah masa tu cenderung untuk menyokong Sayyidina Ali dan terlibat dengan peperangan. Ada beberapa orang sahabat yang bersifat berkecuali, tak terlibat, kan.
Sebab apa? Sebab hasil daripada peperangan tersebut, akhirnya cucu Nabi SAW meninggal dunia, cicit terkorban. Jadi ni adalah peristiwa-peristiwa fitnah yang berlaku dalam kalangan umat Islam, yang kita tengok sebenarnya berlaku dah daripada dulu lagi. Jadi kita jangan melampau. Kita walaupun kita berbeza pandangan politik, berbeza parti, kita ni semua adalah akidahnya sama. Kan? Akidahnya sama. Kan? Macam saya cakap awal tadi, kan? Takut salah faham. Orang tu, kalau orang tu benda yang betul, orang tu walaupun seteru politik kita, kita kena kata dia betul. Kalau orang tu salah, walaupun orang tu adalah geng kita kena bagi tahu, ni salah. Itu cara Islam. Sistem demokrasi hari ni mengikat kita supaya bagi tahu, kalau yang betul geng kita bagi tahu. Yang salah geng lawan, kita kena kuat-kuat. Cerita media semua. Tapi dalam Islam dia ajar ada budaya nasihat. Budaya nasihat ni tak kisahlah orang tu atasan kita ataupun bawahan kita, proses itu kena berlaku secara terus. Jadi apabila kita baca hadis ni, Nabi kata kamu jangan turunkan, jangan lawan pemimpin. Itu dalam konteks ketika itu adanya khilafah Islamiah dan adanya hukum fiqh burah. Dalam sistem kita hari ini, dalam sistem demokrasi, sistem itu adalah sistem yang mewajarkan pemilihan majoriti. Jadi menurunkan pemimpin yang dirasakan tidak sesuai untuk memimpin, itu sebenarnya adalah dalam ruang lingkup sistem demokrasi yang tidak bercanggah dengan syariat. Faham? Faham. Jadi jangan baca hadis ni, kan? Jangan lawan. Sebab apa? Dia masih solat. Jangan baca hadis ni dalam sistem demokrasi kita hari ini. Sebab maksud Nabi SAW ketika itu adalah ketika mana waktu itu, kan? Maknanya Nabi ketika itu. Sebab tu kita pernah dengar satu nama, Yusuf Hajjaj As-Saqafi. Pernah dengar? Yusuf Hajjaj As-Saqafi ni semua tahu, dia adalah khalifah yang zalim. Khalifah yang zalim. Tapi macam mana? Sebab sistem waktu tu, kalau khalifah tu jatuh, musuh Islam akan menguasai umat Islam ketika tu. Jadi sebab tu zalim dia tu tak boleh nak lawan selagi mana dia solat. Sebab kemungkaran yang lagi besar. Kena guna cara lain. Kena guna cara lain. Kalau kita tengok sebenarnya sejarah imam mazhab yang 4 sekalipun, kita kadang-kadang kita suka dengar kisah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi. Kita dengar dia ni ilmu bagus, ilmu hebat, kan? Tapi kita jarang cerita imam 4 mazhab ni juga pernah berlaku pertembungan dengan pemimpin waktu tu. Jarang kita dengar, kan? Ni tuan-tuan boleh cari, Google sendiri, cari. Banyak terjemahan bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, semua dia cerita. 4 mazhab yang kita kenal sebagai 4 mazhab utama dalam Ahlussunnah wal Jamaah ni, ada dia punya sejarah bertembung dengan pemimpin. Lawan. Imam Ahmad bin Hanbal berlaku pertembungan dengan pemimpin dia. Imam Ahmad dipenjara. Kan? Sebab apa? Imam Ahmad dituduh mengatakan bahawasanya Al-Quran itu makhluk. Kan? Itu pendapat waktu tu yang dikuasai oleh Mu'tazilah. Akhirnya Imam Ahmad kena penjara. Imam Syafi'i pun ada pertembungan dengan pemimpin waktu tu. Sebab apa? Sebab hakikat dia Nabi kata apa? Ala inna sultana wal kitab sayaftariqan. Nabi kata pemimpin dan Alkitab, syariat agama ni dia memang akan berbeza. Kenapa dia akan berbeza? Sebab hakikatnya adalah kerana untuk menegakkan syariat Islam ni pasti akan ada orang yang cuba menggunakan agama. Kan? Maka Nabi kata faduru ma'al kitab haitsudar. Kamu kok mana pun, kan, berbeza ke tak beza ke, Nabi kata kamu hendaklah berpegang kepada Alkitab. Berpegang kepada Alkitab, berpegang kepada syariat, berpegang kepada apa yang Islam ajar. Kan? Apa yang Islam ajar. Itu cara kita nak selamat dalam dunia fitnah ini. Cukup-cukuplah kita bergaduh sebab beza fahaman politik, sampai solat tak boleh sekali, sampai tak berjumpa, sampai ziarah tiap tahun. Tahu je kawan tu sokong parti yang bukan parti dia, dah tak pergi ziarah. Raya tak dalam rumah. Kan? Selisih masjid, selisih belok tu. Kan? Elok. Sebab apa? Tak nak bertembung. Kenapalah sampai begitu sekali kita punya degilnya kita, punyalah cengihnya kita ni, tanpa semata-mata kerana berbeza fahaman politik. Kan? Dalam agama pun kita tak boleh pasal orang kau kena masuk Islam.
Tiba-tiba faham politik kita kata kau kena sokong aku. Tak boleh. Kita utamakan ukhuwah Islamiah. Saya harap apa yang saya sampai ini moga-moga memberi pencerahan, kan? Moga-moga tuan-tuan selamat. Sebab dalam akhirat ke akhirat juga, kan, Allah cerita dalam Quran banyak kisah apabila pemimpin ni, pemimpin dengan pengikut ni ketika mana di dunia mereka ngam kan, ni backup aku, backup kau backup aku backup kau backup aku. Nabi kata apa, Allah kata akhirat nanti, kan, Allah tanya kau ni kenapa sesat? Kau ni kenapa sesat? Mudahlah mafhum dia. Kau ni kenapa sesat? Dia kata tu pemimpin tu, dia cakap aku kena buat ni, aku ikut lah. Pemimpin tu kata kau lah, aku lah. Dulu ngam masa kat dunia, dekat akhirat masing-masing. Jadi hakikat dia akhirat nanti kita juga. Semua ni masing-masing. Jadi janganlah sampai berbeza fahaman politik. Biarlah tu tanggungjawab dan hak masing-masing dalam sistem demokrasi. Biarlah masing-masing nak undi sesiapa pun. Yang penting macam saya cakap tadi adalah kita mengutamakan mana yang benar kita cakap benar. Walaupun daripada seteru politik, kalau benda tu tak betul, walaupun datang daripada geng kita, parti yang kita pegang, kita kena kata dia tak betul. Itu cara Islam. InsyaAllah moga-moga diberikan kemudahan. Dan InsyaAllah next nanti kita akan masuk pada dosa besar yang ke-14. Dosa besar yang ke-14 dalam bab meminum arak sekalipun tidak sampai mabuk, insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang saya katakan ni, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang lemah tu datang daripada kelemahan saya sendiri, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu, lurus bakas saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك